Okey, Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan kepada semua yang menyaksikan sesi live bersama dengan saya pada malam ni, Chief Viral Marketing Director kepada Solvi. Alright, terima kasih yang mana yang sempat hadir pada malam ni. Maklumlah ada yang belum lagi pulang tarawih lah, okey. So saya terpaksa live awal sedikit sebab nanti pukul 10 saya ada program yang lain. Okey, pada malam ni saya tak akan buang masa tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya akan berkongsi satu topik yang agak menarik, iaitu tips dan trik untuk menjalankan perniagaan online kita di dalam platform Instagram. Alright, untuk pengetahuan saudara-saudari lah, rakan-rakan yang saya hormati, selalunya saya bila live saya akan banyak berkongsi tentang Facebook sahaja, sehinggalah pada kali ini kita nak buka new market target, okey, iaitu new platform social media yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg yang satu lagi, iaitu IG ataupun Instagram lah. So lebih mudah kita panggil dia IG. Alright, sebenarnya IG ni dah lama popular untuk menjalankan bisnes online, yang terutamanya kalau tuan-puan bisnes niche adalah menjual barangan kosmetik, barangan kecantikan, beauty, barangan skincare, fashion, okey, barang-barang untuk wanita dan sebagainya, jubah muslimah, baju raya, segala fashion, okey. Memang sangat sesuai lah untuk kita promote kita punya niche produk ni dalam IG. Alright. So insyaAllah, tapi sebelum tu izinkan saya untuk semak dulu suara lah. Saya harap suara saya jelas lah. Okay, kalau tuan-puan dengar suara saya, boleh tak siapa-siapa yang ada dalam live ni bantu untuk komen suara saya jelas atau tidak. Itu je yang saya perlu bantuan daripada tuan-puan semualah yang bersama live dengan saya pada kali ini. Alright, insyaAllah. Okay, bantu saya sahaja untuk saya semak suara saya jelas tak jelas. Saya risau sebab nanti saya cakap seorang-seorang kan. Okay, kita pun tak ada masa yang panjang untuk saya kongsikan. Nanti saya akan share screen dan kongsikan ada beberapa perkara yang saya boleh kongsikan kalau tuan-puan memang ada buat perniagaan online di IG lah, di Instagram lah. Alright, mungkin ada beberapa poin-poin penting yang kawan-kawan saya, okay, rakan-rakan niaga ke ataupun usahawan-usahawan yang mengenali Solvi ni boleh ambil untuk praktikan lah. Okey, ada beberapa poin penting yang kita boleh share, terutamanya kalau tuan-puan nak berniaga di Instagram lah, ataupun nak buka lagi satu cabang perniagaan, okey, iaitu di Instagram. Mungkin sebelum ni pakai IG sahaja, okey, mungkin kali ni boleh juga menggunakan selain pada Facebook, kita pun boleh gunakan Instagram untuk buat apa? Untuk buat pemasaran, untuk lebih ramai orang kenal kita punya produk atau bisnes. Alright, tuan-tuan dan puan, so tak nak buang masa lagi, izinkan saya untuk share screen. Okay, so saya akan share screen sekarang untuk kongsikan beberapa poin penting berkenaan dengan tajuk saya pada malam ni lah. Saya nak ucapkan terima kasih terutamanya yang tengok live sekarang dan juga yang akan tengok live ni secara rakaman. Okay, selalunya ramai yang akan tengok lepas saya live dalam rakaman. Okay, sebab kita live di dalam Facebook group pengguna-pengguna Solvi, Facebook group rakan niaga dan public sekali. Kita live di 3 tempat. Alright, so saya besarkan skrin saya kalau boleh tengok live ni secara melintang lah. Okay, so topik saya malam ni adalah 8 perkara tips dan trik Instagram. Okay, nombor 1 saya straightforward lah. Nombor 1 saya nak kongsikan, kalau nak buat IG business, okay, kita kena buat username yang mudah dicari. Okay, username yang mudah dicari. Okay, sebagai contoh, alright, saya buka Instagram. Right, sebagai contoh ialah ini adalah username lah. Contoh saya ambil satu pengguna Instagram ni, dia menggunakan Sobella_JB. Bermaksud senang kita nak cari username Instagram business ni, jangan buat complicated. Setengah pemilik IG business dia gunakan username yang very complicated untuk dicari lah. Contoh kan. Kalau tuan-tuan dan puan perasan kan, peniaga di Instagram dia guna macam mana tahu? Beautylicious. Okay, something like this. Okay, memanglah nampak macam funky kan, memang nampak macam dahsyat lah kan. Tapi sebenarnya kalau boleh username ni kita kena simplify. Sebab untuk mudahkan orang pergi search dekat IG, orang boleh jumpa kita punya kedai IG kita. Okay, so if you put something yang macam funky sangat, macam ni, ejaan susah, orang nak cari kita pun susah. Okay, so point pertama saya adalah username tu kena simple. Macam ni dia berniaga Sobella dan dia berniaga untuk JB, dia letak Sobella_JB. Senang, kalau orang cari kat sini,
Kan bila ada orang cari, dia nak beli Sobella, and then dia letak JB, of course orang akan jumpa terus dia punya IG business dia. Nampak akan berada di atas. Okay, alright, so itu poin pertama saya lah. Okay, alright, saya harap tuan-puan dapat lah. Nombor 2, username nama business, bukan nama personal. Okay, ramai saya tengok penggiat kedai online di IG, okay, dekat IG letak nama personal, letak nama sendiri. Okay, jangan, sebab kalau anda ni bukanlah seorang yang personal branding yang kuat, okay, orang tak kenal anda. Okay, so kalau kita ni follower tak ramai, follower tak sampai 20,000, 30,000 kan, letaklah nama kedai anda ni nama business. Okay, nama yang senang orang nak cari, jangan letak nama sendiri. Okay, sebab kita ni bukannya influencer lagi, kita baru lagi. Unless kalau influencer, dia boleh letak nama dia lah, so orang akan cari dekat IG, dekat butang search ni, orang akan jumpa dia. So kita baru mula, follower tak lebih 30k, 40k, letak aja nama business. Alright, so itu kesalahan basic yang saya jumpa lah, dan ini benda ni, beberapa point ni saya belajar lah daripada cikgu-cikgu IG juga, bukan saya cuma kongsikan lah malam ni beberapa point yang saya belajar dalam kelas IG. Okay, IG for business. Alright, nombor 3, description kedai kita. Profile IG kita kena jelas dan simple. For example, okay, ni one of the pengguna yang saya tengok, okay, description dia senang. Macam ni, kita kena buat point-point macam ni sahaja, jangan buat karangan lah. Okay, macam ni, apa benda unik, apa benda yang you boleh tawarkan, apa benda yang best dekat you punya kedai IG you. Letak, contoh fast service, okay, postage COD everyday, free shipping, okay, item you original, okay, you nak nyatakan apa benda-benda penting lah berkenaan you punya business, letak sini secara point, okay, nak letak emoji pun boleh, letak flower pun boleh kat sini, boleh ganti dengan flower, tapi saya rasa tuan-puan janganlah letak terlampau banyak emoji kat sini lah, dia akan mengganggu pembacaan lah. Letaklah sikit-sikit emoji bagi beauty cantik gitu, okay, alright. So description ni penting, tapi jangan serabutkan dia, jangan letak emoji terlampau banyak sangat. Itu yang saya nampak ramai jugalah pengguna IG, dia letak description terlampau banyak. Okay, so tuan-tuan dan puan, kawan-kawan saya, rakan-rakan saya, kalau ada benda nak share tentang IG, boleh juga letakkan di ruangan komen. Alright, InsyaAllah saya akan cuba kongsikan beberapa point lagi, ataupun ada nak bertanya soalan, boleh tanya dekat ruangan komen, jangan risau. Alright, okay, so kita pergi ke perkongsian saya seterusnya dengan pantas pada malam ini, iaitu letaklah bio yang senang untuk orang tahu apa yang you ada. Example, kita boleh guna Linktree lah. Linktree ni memang quite famous lah. Ada yang guna beacon.page. Macam pengguna ni dia guna Linktree. Nampak? So kalau lah orang terjumpa kedai you, orang nak contact you, okay, orang terus tekan Linktree. Okay, kenapa tak letak link WhatsApp dekat sini? Sebab sebenarnya saya sendiri prefer, dan banyak usahawan lain prefer kita letak Linktree supaya orang boleh tengok apa option yang kita boleh tawarkan, apa benda bisnes yang you boleh tawarkan. Malahan saya sendiri pun ada juga pakai Linktree lah. Okay, so once orang tengok saya punya social media, orang klik, orang tengok apa yang saya ada, orang boleh tahu everything what you have. Alright, macam saya ada software, obviously website saya, ilmu marketing percuma, Facebook personal saya. So saya boleh halakan teruslah orang daripada kedai IG kita ke mana tempat yang dia orang nak, apa tujuan dia orang cari kita sebenarnya. So kita boleh buat button ni. Okay, gunakan Linktree ataupun beacon.page. Linktree dia senang saja dan dia free untuk yang basic punya penggunaan lah. Alright, macam user IG ni. So kalau ada orang nak order atau join team, klik sini. Nak makeup budget, nak Sobella ke, nak item skincare, so dia boleh klik. Alright, so of course kena letak you punya profile picture lah untuk trust. Okay, untuk orang percaya ataupun faham yang ni adalah you. Okay, dekat Linktree tu jangan letak gambar business pula, letak gambar personal. Beza dengan IG letak gambar business, Linktree letak gambar personal sebab ini personal contact. Alright, next, wajib ada team background. Okay, team background ni tengok kepada business lah. Macam dia tengok user ni belakang dia merah. Okay, bila dia buat posting dekat IG profile dia, dia merah, dia standardize kan merah tu. Okay, untuk certain period semua merah, untuk certain period semua pinkish. Okay, so mungkin sebelum ni dia agak berterabur, okay, tapi selepas tu dia mungkin dah dapat point ni, dia kena standardize. Okay, background team ni kita kena standardize. Kita nak upload picture,
belakang kena gambar sama je semua, ada background theme untuk memudahkan prospek tengok lebih nampak menarik lah kedai online IG anda. Alright, itu ni point dia. Kemudian kemas dan nampak cantik, of course. Okay, simple. Kalau nak tak, jangan serabut sangat sebenarnya. Kita punya profile IG kita jangan serabut sangat kalau boleh. Kalau anda ni memang buat bisnes di IG, anda lagi kena jagalah you punya IG profile. Because from IG profile lah orang akan lebih trust. Letaklah kalau boleh sebelah kiri ni, letak testimoni sahaja. Pernah nampak kan? Pengguna seller dekat IG, sebelah kiri ni dia letak testimoni. Sebelah sini dia letak produk. Sebelah sini dia letak postage, gambar postage. Itu pun kita boleh buat. Okey, kita susun biar nampak standardized, okey, biar nampak kemas dan menarik lah. Jangan posting kita dekat IG business ni posting personal diri kita sangat, okey, sebab kita bukan influencer, kita buat IG ni untuk cari sales. Alright, so itu antara beberapa benda yang point-point yang saya nak bagilah. Okey, sebab kalau kita nak buat IG ni untuk influencer lain lah, itu kita post lah berkenaan tentang diri kita. Tapi kalau kita nak buat IG ni untuk business, yes, dia kena lebih straightforward to the business. Bukan kita letak kita punya kehidupan sangat dalam tu tau, tapi letak what's the benefit of our product, apa keunikan kita, apa testimoni, apa kecantikan ni, apa offer yang kita boleh letak, apa tawaran kita boleh letak. So kita letak dekat IG profile. So dia berbeza dengan game influencer IG. Influencer IG, yes, kena reveal you punya life macam mana lah. Okay, alright, this depends on you guys lah nak buat IG ni untuk apa. Tapi lebih mudah buat IG untuk business macam tu sahaja. It's very simple. Kalau nak buat IG ni untuk kita ni nak jadi influencer, you kena buat content. You kena buat content marketing, which is dia lagi complicated lah. Alright, so saya ada few minutes left lagi. Saya nak kongsikan nombor 7, upload lah IG story dan groupkan di profile. Nombor 7 ni, you tengok seller ni, nampak, kita nampak dia. So dia memudahkan dia punya prospek bila masuk IG, bila jumpa kedai dia boleh tengok, oh sini adalah koleksi gambar-gambar, story-story LinkedIn, story-story eyeshadow, story-story stock, story-story achievement, story team. Okay, nampak bila kita buka. So dia akan paparkan kepada saya story-story berkenaan dengan eyeshadow sahaja. Eyeshadow. So benda ni boleh buat dekat IG sebenarnya. Okay, memang wajib buat lah. You kena upload dekat IG story dulu. And nanti boleh groupkan dia dan dia akan muncul dekat feed paparan utama kedai IG kita lah. Alright, so you jangan mess up. Maksud dia jangan campur lah. Dekat sini semua you campur-campur kan susah untuk orang monitor, untuk tengok what's your offer inside you punya kedai IG lah. So you kena grouping macam ni. Okay, grouping macam ni. Kalau tak banyak sangat pun tak apalah, at least 4-5. Mungkin letak kat sini adalah one of your product, letak kat sini testimoni, letak kat sini customer punya picture, letak sini you punya reward. Okay, apa you reward you dapat daripada company. Letak kat sini you pergi vacation, letak kat sini you punya CJ, produk you ada KKM whatsoever, letak kat sini. So you groupingkan dia lah. Inilah point saya. Okay, sebenarnya banyak lagi point yang menarik untuk you buat bisnes kat IG. Dan of course nombor 8 adalah rajin follow dan unfollow lah. It's a very common lah untuk peniaga IG ni akan rajin follow orang untuk dapat follower lah. Okay, sebab dia bukan lebih macam TikTok lain. Nak dapat follower you kena buat konten yang membuatkan orang tengok sampai habis. Tapi IG ni you kena rajin follow orang dan unfollow balik. Okay, alright, so means bila you buka IG you kena carilah you punya follower pesaing lah. Contoh lah you jual Sobella kan. Okay, so you boleh cari follower pesaing you and then follower dia orang pun boleh. Alright, so it's very simple sahaja. Kalaulah benda ni susah nak buat, iaitu nak kena rajin follow dan unfollow. Sebenarnya macam saya sendiri pun, saya baru nak betul-betul fokus dekat IG juga. So saya pakai sistem ni lah, IG Pros ni lah sebenarnya. Sebab kita tahulah, okay, trik yang ramai orang kan perlu buat adalah kena follow ramai pengguna IG, follower yang targeted dengan bisnes kita. Okay, kalau kita berniaga Sobella, kita targetlah follower company yang pesaing Sobella, lead mate yang lain kan. Okay, kita follow lah mereka. Tapi kita kena
rajin follow dan rajin unfollow ni dia banyak buang masa lah. So that's why saya tahu benda ni sangat penting. Tapi saya minta benda ni diserahkan kepada robot lah, kepada sistem. So saya pakai IG Post, di mana IG Post ni yang best dia ada function super follow ni. Function super follow, tengok balik more option. Tengok loading sekejap, okey. Internet saya, okey, more option ni dia ada super follow dan super unfollow. So saya perlu buka sistem ni sekali je. Kemudian saya boleh target. Contoh dekat sini lah kita nak target pesaing kita. Contoh limit yang lain lah. Limit apa? Kekasih. Contoh. Okay, kalau you nak target kekasih kan. Ataupun you nak target Syah Melvin. Syatira Melvin punya company kan. Okay, letaklah Syatira Melvin. Alright, so dia akan keluar dekat sini searching, please wait. Alright, macam saya target follower kepada Najib Asadok. So you boleh target siapa saja, letak apa you nak target, you nak auto follow, suruh sistem ni follower siapa, letak dekat sini. Ataupun apa-apa keyword, leadmate, letak leadmate kat sini. Lepas tu dia akan keluar and then kita aktifkan sahaja and then kita select very fast, kemudian save. So it's very senang lah pakai sistem ni. So and then apa yang saya dapat, saya boleh semak activity log. Mungkin saya semak lepas 3 hari ke, lepas 5 hari ke, saya check saya punya activity log. Sistem ni akan tunjuk lah dia dah follow siapa lah. Tengok dia 5 jam lalu dia follow semua dia orang ni lah. Dia berjalan automatik lah. Sistem yang tolong saya follow siapa yang saya target. So dia orang ni sebenarnya adalah follower Najib Asadok. Okay, of course lah saya punya business kan, internet marketing. So saya follow lah follower Najib Asadok. Saya suruh sistem ni follower Najib Asadok sebab of course diorang ni akan suka internet marketing kan. So sistem ni akan automatic lah follow. Dan sistem ni pun selamat sebab kita tahulah IG ni untuk follow dia ada limitation. So dia akan cuba untuk auto follow 100 ke 200 macam tu, tapi it happens every day without fail. Means you setting macam tadi and then you boleh close. Biarkan dia. Tak payah monitor dah. Biar terus. Okay. Benda tu akan tiap hari, tiap masa dia akan automate follow kan. So itulah kehebatan IG Post lah. One of the function yang menarik lah bila saya nak buat IG business. Alright, sebab saya tahu memang teknik ni memang daripada dulu sampai sekarang adalah proven. Ramai orang nak naikkan follower, dia memang kena rajin follow, dia kena farming. Follow dan proses tu makan masa 3-6 bulan. Okay, dan kita tak nak buang masa kat situ. Kita minta lah robot ni untuk rajin follow unfollow kita, dan insyaAllah lepas 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita akan mula dapat hasil. Okay, dia tak boleh instant lah. Means you pakai hari ni, minggu depan you terus jadi popular dekat IG. Itu tidak. Okay, sebab benda ni kalau you buat manual pun dia bukan kata seminggu kerja ni 2-3 bulan. Tapi alhamdulillah lah, bila ada sistem, kita dah tak perlu fokus kerja itu. Kerja nak tekan button follow tu, kerja nak tekan button unfollow. So kita biar sistem yang buat. Okay, daripada Solvy iaitu IG Post lah. Kita baru nak launching insyaAllah pada minggu depan, dan untuk rakan niaga dah di soft launching kan. You boleh tengok dalam Telegram rakan niaga. Alright. So inilah beberapa point yang saya nak kongsikan lah pada sesi live pendek saya pada malam ni. Alright. So kalau ada pertanyaan boleh nyatakan di ruangan chat. Kalau tak ada, insyaAllah saya akan tamatkan. So tadi itulah 8 poin untuk tuan-puan kalau nak berniaga di IG yang saya sempat kongsikan lah kepada tuan-puan. Poin-poin tersebut pun saya belajar daripada kelas-kelas Cikgu IG, dan saya ada bantu bagi tahulah dekat kawan saya yang sebelum ni memang hardcore lah berniaga dekat IG. So saya check dia punya IG profile, saya bagi tahulah ini point you kena ubah lah. Okay, alright, dan dia pun praktikan, alhamdulillah lah dia adalah peningkatan tu. Alright, so inilah IG marketing secara organik, okay, tanpa keluarkan duit dulu. Alright, dan of course seperti mana yang saya cakap, kalau kita buat marketing organik ni mula dapat duit, mula dapat sale, kena pakai keuntungan tu pergi buat iklan berbayar, pergi buat IG ads, jangan lupa. Alright, tapi bermula dengan apa yang ada dekat tangan, iaitu kita kena rajin follow. So kalau tak sempat, kita minta sistem yang buat. Okay, sistem buat automatik dekat belakang, iaitu menggunakan sistem IG Pros. Alright, tuan-tuan. So saya rasa kalau tak ada soalan, setakat ini saja saya mengundur diri dulu sebab saya ada
satu lagi sesi live seterusnya di Zoom. Malam ni saya live pendek saja, saya just nak berkongsi 8 poin tadi dan juga satu sistem daripada Solvi yang bernama IG Pros. Okay, sebab IG Pros ni dia mengautomasikan lah. Lepas ni insyaAllah lah saya tak perlulah nak buang masa nak tekan follow kan. Sebab dulu saya nak naikkan IG saya sendiri sehingga kan nak dekat 3,000 follower tu, saya pun kena tekan follow tu banyak kali lah. Dan bila dah nak dekat 3,000 follower, saya sendiri pun dah penat lah. Saya dah penat nak buat benda tu kan. Memang saya penat. So saya dah tak fokus lah dekat IG. Ini pengalaman dia sendirilah. Kalau saya fokus betul-betul buat, mungkin setahun saya dapatlah berpuluh ribu follower kan. Tapi dah tak boleh nak buat, tak boleh nak fokus, penat nak tekan. So tiba-tiba tahun ni baru this week keluar pula IG Pros by Solvi, lega lah lepas ni. Alright, boleh auto follow lah kan, auto unfollow dan sebagainya lah. Alright, so itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan dalam sesi seterusnya. Banyak lagi perkongsian daripada saya, Supervisor dan Solvi untuk anda. Dan beritahulah, sebenarnya usahawan ni kita kena banyak buat kerja lah. Dan semestinya kita kena ada etikat, kita ada niat, iaitu kita ni pasti boleh jika kita berusaha. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Terima kasih.